أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Tuan Siap, tuan-tuan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Senayan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin masyarakat, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi keizinan kepada kita untuk berhimpun dalam masjid yang mulia ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan majlis, bismillah, sama-sama kita baca niat i'tikaf dan kita baca umul kitab dan selawat 10 kali serta tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi suam-suam kuku cahaya
Lalu Allah Ta'ala datangkan kembali cahaya itu, bertambah sikit orang gitu kan. Kerana apa? Kerana majlis ilmu itu merupakan cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu an-nur fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Sebab apa? Sebab segala keterangan, segala sesuatu itu merujuk kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok perkataan al-ummi, ya, Nabi al-ummi yang biasa kita tahu ialah Nabi yang tak tahu menulis, tak tahu membaca. Makna dia kalau tak tahu tu ada kelemahan pada diri Nabi, maka dikupas oleh ulama. Al-um tu ibu. Kalau merujuk kepada perkataan tu ialah ibu, ummi, mak kan? Jadi makna dia dalam hal ni, satu induk, satu tidak membaca, tidak menulis. Ada selawat ummiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Itu selawat ummiyah, ya. Maka dikatakan al-ummi itu ialah induk kepada segala perkara baik yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, dengan kebijaksanaan yang hebat yang Allah Ta'ala anugerahkan, sehingga baginda tak perlu belajar menulis dan membaca. Jadi dia induk dari segala kehebatan, berpusat, bertumpu pada baginda Nabi SAW. Orang yang dah hebat nak belajar apa orang tuan? Ya, itu hakikat. Jadi cahaya itu ialah yang dikata agama itu ialah cahaya. Dalam Quran sebut para nabi atau orang soleh itu dia mengeluarkan manusia minadz zulumat ilan nur, daripada gelap kepada terang. Yang dikata zalim itu ialah kegelapan. Zalimun, orang yang menjerumuskan diri ke arah kegelapan. Ya, orang zalim tu orang dalam kegelapan lah. Jadi tugas orang yang beriman itu ialah mengeluarkan manusia, khususnya para nabi dan rasul, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada ilan nur, kepada cahaya. Tugas syaitan iblis ni pula mengeluarkan manusia daripada nur ila zulumat, daripada manusia ada torang, dibawa dia masuk dalam gelap. Ya. Jadi kegelapan tu di mana? Kegelapan yang paling berbahaya sekali bukan gelap yang zahir, tuan. Gelap zahir tak boleh pakai lampu suluh. Gelap di dalam hati, itu dalam jiwa seorang anak Adam, apabila dia mustamirra fi irtikabil ismi, berterusan dalam melakukan dosa, jauh daripada ibadah, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada mendampingi alim ulama, jauh daripada mengaji Quran, jauh daripada bersedekah, jauh daripada segala kebajikan, maka dia dalam kegelapan, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ta'ala tidak menzalimi mereka dalam Quran sebut, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Dia suka masuk dalam gelap. Ada tempat terang, dalam gelap juga dia nak duduk. Itu orang yang zalim, tuan ya. Baca Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalim diri kami, iaitu seolah-olah masuk ke satu dunia yang gelap. Kalau kata ampun dari Allah, maka jadilah kami orang yang rugi, menyesal. Baik tuan. Jadi alhamdulillah kita dah dibenarkan semula untuk majlis ilmu. Ya, kita ikutlah apa yang diarahkan oleh ulil amri. Kita tak payah banyak soal dan ya, ikut sajalah SOP yang dah ditetapkan, tanpa perlu kita mempertikaikan. Memberi pandangan itu kadang-kadang boleh, ya, sebab apa? Kita ada ahli majlis fatwa, sama ada negeri, jabatan mufti ataupun kebangsaan. Jadi ahli majlis fatwa ni dia melalui hukum hakam yang telah diselidik dan diperakukan oleh ramai ahli-ahli majlis fatwa yang dijemput untuk mengeluarkan pandangan masing-masing, maka keluarlah satu hukum. Kita ikut tuan ya.
Sebab apa? Dalam hal ibadah ni pun rezeki juga. Sebab Nabi cakap barang siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepada seorang, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah Ta'ala nak kebaikan kepada seorang, diberi dia faham dalam agama. Dalam hadis lain Nabi cakap barang siapa Allah Ta'ala nak kebaikan kepada seorang, dimudahkan dia melakukan kebaikan. Alhamdulillah tuan-tuan dapat datang ke masjid, walaupun SOP dia pelbagai requirement dia, syukur alhamdulillah. Ramai lagi saudara kita yang belum ada kesempatan ya untuk duduk beriktikaf, majlis ilmu dan sebagainya. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung sedikit bacaan kitab Al-Wafi hadis 40 susunan Imam An-Nawawi. Kalau ikut catatan saya hadis yang ke-10 betul. Hadis yang ke-10, tajuk dia sumber makanan yang halal dan syarat-syarat penerimaan doa. Maknanya hadis ni menyebut tentang pentingnya menjaga ataupun mengawasi makanan daripada sumber yang halal agar doa diterima. Matan hadis kita baca, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang beriman barang apa yang telah diperintahkannya ke atas para rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah melalui satu perjalanan yang jauh. Orang ini bermusafir, kusut masai dan berdebu rambutnya, mendepakan kedua-dua tangannya ke arah langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dan yakni sedangkan makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari sumber yang haram, pakaiannya dari sumber yang haram, dan makan ia dengan makanan haram, bagaimanakah doanya akan diterima? Baik, hadis ni tuan berkenaan dengan seorang yang Nabi gambarkan dalam perjalanan. Dia ni orang susah, musafir, rambut dia kesuk masai, berdebu, pakaian yang lusuh, berdoa tak dimakbulkan. Kenapa? Sebab makan dia haram, minum dia haram, dan pakaiannya daripada sumber yang haram. Kita baca kepentingan hadis. Hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang telah berdiri di atas kaedah-kaedah agama Islam dan dibina di atasnya hukum hakam, dan padanya disandarkan pengambilan benda-benda yang halal dan menjauhkan dari benda-benda yang haram. Manfaatnya yang umum dan besar dalam mewujudkan satu masyarakat yang beriman, di mana seorang itu menyintai bahawa satu itu wujud pada saudaranya sebagaimana ia menyintai perkara itu wujud pada dirinya sendiri. Baik tuan,
Jadi sumber makanan dia disebut dalam hadis ni, orang ni makan daripada yang haram. Makan yang haram ni tuan-tuan, zatnya itu haram atau kaedahnya itu pun haram. Dia ada pembahagian ni. Mana kalau zatnya itu haram, contoh dia arak kan, ataupun lahmu khinzir, daging babi haram. Maknanya zat makanan itu sendiri adalah haram, atau kaedah dia didapati dengan cara yang haram, rishwah, mencuri, diambil dengan cara yang salah. Ada makanan yang asalnya halal akhirnya haram, ada juga makanan yang haram tetapi akhirnya boleh jadi halal. Macam mana tu? Arak itu daripada anggur. Anggur haram ke halal tuan? Anggur itu halal, tapi bila diporah ianya, disimpan lalu menjadi arak, maka arak itu haram kerana ia memabukkan. Kalau anggur, kalau tuak air nira samalah. Masa dia turun daripada pokok kelapa tu tak ada masalah. Tapi apabila ditapaikan dia, diminum, mabuk. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu, kata baginda Nabi SAW, haram. Tapi kata ulama, tidaklah sampai kepada menanam anggur itu haram, kecuali kalau diniatkan tujuan anggur ini memang ditanam untuk dibuat arak. Kemudian makanan yang haram boleh jadi halal. Contoh dia memakan bangkai. Bangkai itu haram. Tapi apabila seorang yang dalam keadaan darurah, dia memerlukan makanan sedangkan tak ada makanan lain kecuali bangkai itu, maka boleh dia makan sekadar untuk dia hidup. Ya, kita tengok kisah kalau dalam fiqh mau makan daging babi, boleh. Kalau orang tu nak makan, dia nak hidup. Kalau tak makan, dia mati. Sebagian ulama cakap dia boleh memilih untuk tak nak makan, matilah. Tetapi sekadar untuk hidup, tidak boleh dijadikan bekal dalam perjalanan atau dimakan berlebih-lebihan sampai konyang, tersandar, terlelap, tak boleh. Haram. Begitulah hukumnya orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan, lelaki maupun perempuan, dia tak boleh bermakan-makan mewah, tak boleh, berdosa. Dia makan sekadar untuk menunjukkan dia tidak puasa. Contoh orang dalam musafir, dia boleh dibenarkan berbuka, tetapi buka tak boleh makan nasi berani, air temikai, bahaya, tak boleh kan. Dia berbuka sekadar menunjukkan dia tidak berpuasa, itu ya. Faham kan? Orang perempuan sama, yang dalam haid ataupun nifas atau wiladah beranak, dia tak boleh makan memewah. Dia makan untuk menunjukkan fiqh dia tak puasa gitu, itu ya. Minum pun tak boleh gugup sejak, minum sekadar menunjukkan dia tak puasa ya. Kemudian wajib dia mengqada, ya. Begitulah benda yang haram tidak boleh dimakan dengan kadar yang melampau. Kemudian satu orang tu menyukai saudaranya mendapat apa yang disukainya, dan tidak suka saudaranya mendapat apa yang dia tidak suka. Ini sifat orang mukmin. Makna dia sentiasa menjaga orang lain juga. Selain daripada dia menitik beratkan perkara yang halal, dia pun nak saudara dia melakukan demikian itu. Dia tak suka makan benda haram, dia nak saudara dia jangan makan benda haram. Dia nak doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun berkehendak saudaranya dimakbulkan juga doa. Sebab kalau tidak ada sifat itu dalam diri seseorang mukmin, maka tidak sempurna iman. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia suka saudaranya mendapat apa yang dia sukai. Dia suka kaya, dia nak saudara dia kaya, maka dia ajar bagaimana untuk menjana pendapatan. Dia suka sehat, maka dia nak saudara dia sehat supaya saudara dia pun boleh beribadah macam dia juga, hari-hari pergi masjid. Dia suka hidup bahagia, dia pun nak saudaranya hidup bahagia. Dia suka makan sedap, dia nak saudara makan sedap. Sehinggalah diterangkan di sini, dia tak suka makan haram, dia pun tak nak saudara dia makan haram, dan dia suka doanya dimakbulkan. Begitu juga dia nak saudaranya mendapat perkara yang sama.
Ada tak dalam diri kita tuan? Ataupun sebaliknya, ramai orang senang melihat orang susah dan susah melihat orang lain senang. Dah beli kereta baru, wih, ini mana dah ambil duit ni? Ini dia kojo tak ada, kulu-kili kereta 2-3 biji. Sepatutnya kita riang. Alhamdulillah, syukur, maju. Kan, jiran aku ni sehat, apa dia makan ni? Hari tu sakit kan? Dia kalau orang sakit, kalau orang tu susah, hati dia senang. Bila tengok orang tu bahagia, dia derita. Tak boleh tuan, tidak sempurna iman. Bila iman tak sempurna ni apa jadi? Macam kereta tak sempurna lah, tayar 3 ada angin, 1 tak ada angin. Apa jadi ya? Tak boleh nak lagi laju. Silap tak boleh jalan langsung, dah terkeluar tinggal rim. Jadi makna tu takut kalau tak ada. Ya. Kemudian kita tengok fiqh hadis dan petunjuknya yang baik dan diterima. Sungguhnya sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Ianya meliputi segala amalan, harta benda, perkataan dan i'tikad. Maknanya yang baik ni bukan sahaja daripada makanan, tapi amalan pun kena baik. Harta benda, perkataan yang keluar daripada mulut, dan juga i'tikad yang disabitkan di dalam hati. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali menyatakan manusia ini banyak yang tersalah dalam dia beribadah, dia sehingga memfitnah Allah SWT. Ada yang separuh mengatakan segalanya telah ditetapkan, manusia itu tak boleh nak milih. Kalau dia nak masuk neraka, dia masuk neraka. Aku ni tak semayang sebab Allah Ta'ala dah tentukan aku tak semayang. Aku nak puasa tapi Allah Ta'ala dah tentu aku tak boleh berpuasa. Ada je cara tak nak puasa. Itu pahaman yang salah tuan. Jadi i'tikad yang salah ini pun ditolak. Bila dia tahu, bila dia dah nak mati besok, dia keliru. Dia keliru. Sebab apa? Sebab semasa hidup dia memperlekehkan segala-galanya. Pergi masjid pun belum tentu masuk syurga. Dalam Quran sebut orang semayang pun masuk neraka. Orang semayang macam mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang semayang itu masuk neraka wil. Yang daripada semayang dia main-main. Subuh semayang, zuhur tak, asar semayang, maghrib tak, isyak semayang. Itu masuk neraka kan. Dia tu okey, at least ada 3, tak ada at least dalam agama. Dalam semayang tak ada at least dah. Semayang kena cukup walau apa keadaan sekalipun. Dalam musafir wajib semayang. Nak jamak qasar dipersilakan, nak buat tamam dipersilakan, tinggal tak boleh. Hatta ulama menggariskan orang yang tak boleh semayang, syarat sah semayang tak ada pada dia. Wuduk tak ada, kiblat pun tak tahu ke mana, pakaian pun tak ada. Dia kena semayang menghormati waktu. Ulama supaya apa? Supaya tidak tergolong dalam golongan orang yang sengaja meninggalkan solat. Jadi macam mana kepahaman tuan? Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu keseluruhan. Perbuatan kau Islam, kata-kata kau Islam, i'tikad Islam, makan Islam, pakai Islam, lahir Islam, mati Islam. Tapi kita tak, lahir Islam, kahwin Islam, mati Islam. Tengah-tengah Yahudi, Nasrani semua campur. Lahir disambut marhaban, berzanji moleh kambing. Lelaki 2 ekor, perempuan sekor. Tak boleh, perempuan nak 2 juga pasal ramai. Bantai 2 kau 5 kau bantai tak apa. Berjanji marhaban, buka kitab berjanji. Lepas tu anak tu tak diajar semayang, puasa ajar pula. Padahal semayang itu tiang agama. Ramai orang puasa tak semayang tuan, tapi orang yang semayang insya-Allah mesti dia puasa. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ramai orang yang berpuasa tidak semayang, tapi orang yang semayang mesti dia puasa. Macam orang cakap lah, ramai orang berilmu tidak beradab, tapi orang yang beradab itu pasti berilmu.
Ya tuan, ada orang yang ilmu banyak, adab tak ada. Ada. Kerana ilmunya tak manfaat, kata Nabi, mudarat. Menjauhkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ilmu lagi jauh pada Allah Taala. Mudarat pada dia, tak ada manfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu dia banyak, adab dia tidak ada. Tapi orang yang beradab pasti dia orang berilmu. Begitulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa tu pasti berilmu. Orang yang berilmu tak semesti bertakwa. Nah, kan? Sebab apa? Sebab ilmu dia jadi kadang-kadang tak membawa dia kepada kebaikan. Nabi cakap antara orang yang awal-awal masuk neraka, orang yang menuntut ilmu kerana nak dunia, kerana nak pengaruh, kerana nak kedudukan. Aku ni tadi orang alim ni, kau kena hormat. Kan jangan main-main. Makan kepala kambing jangan tak siap. Kono orang nak dimuliakan kepada manusia. Bila tak dimuliakan dia marah. Ini semua tak boleh pakai lah. Kau tak kenal aku siapa kan. Berapa PhD aku ada, tasawuf ada, PhD fiqh ada, PhD usul fiqh ada. Main-main dia kan. Tak dimuliakan tak nak maju ni. Dia nak dimuliakan. Tak salah. Ya, kita mengaji ilmu tuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah, sebenar-benar yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya yang berilmu. Ada ilmu makin takut. Sebab tu Imam Syafi'i cakap makin banyak aku belajar makin bodoh aku rasa. Banyak benda yang tak diketahui. Jadi amalan, harta benda, perkataan, etikat. Dia tu mulut dia jahat tu hati baik, tak boleh. Bohong cerita tuan. Dia tu macam tu itu cakap elok laser tu hati yang mulia tu. Dia tu nampak tak pakai tudung tapi dia tu handal tu tak ada dah. Semua tu pahaman yang etikat yang salah. Orang yang baik dalam mesti baik luar lah. Mana boleh kereta lain enjin dalam Lamborghini bohong, nak masuk dalam bonet tak muat. Enjin besar. Kok dipasang pun enjin dia laju brake tak makan. Tak tali dah. Dia mesti body dan enjin dia selari. Tak, dia tu hati baik tu walaupun macam tu pakai seluar pendek tu, kau jangan main dah. Betul, kita menghukum badan zahir, tapi kita tak mahu dah tuan-tuan. Dia kalau kat dalam okey, keluar mesti okey. Ya, kut dalam tenang, keluar tenang. Ya, senyum. Senyum itu sedekah. Sedekah itu kebaikan. Tak nak senyum. Kenapa tak nak senyum? Nabi cakap senyum itu sedekah. Yang paling last sekali senyum. Senyum pun payah. Apa nak jadi? Dia tu muka memang ketat dah berhenti baik dah. Janganlah dia ketat-ketat langgarlah sikit ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan-amalan melainkan ianya baik dan suci dari sebarang kerosakan. Kesemuanya termasuk riak dan ujub. Nampak macam elok, adalah riak, menunjuk-nunjuk, dan ujub, kagum kepada diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima apa saja yang dibelanjakan dari harta benda melainkan harta yang baik, suci dan halal. Maknanya daripada sumber yang baik. Rasulullah SAW telah menggesa agar sedekah yang dikeluarkan hendaklah dari harta yang diperolehi dari usaha yang halal dan baik. Sebagaimana yang disabda oleh Nabi, wala yaqbalullah illa tayyiba, dan dia tidak akan menerima melainkan yang baik. Baik. Kemudian kita tengok bagaimana amalan boleh menjadi makbul dan baik. Bahwasanya dari faktor yang paling besar dalam menjadikan amalan seorang mukmin itu baik dan diterima, iaitu makbul, ialah makanannya dari segi halal dan kesuciannya. Maknanya tuan, kita ni makan kena jaga. Ya, yang pertama sekali makanan tu zatnya kena halal. Kalau kita rasa syubhah, kita rasa macam halal, kau tak halal ni halal, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kita makan kedai orang bukan Islam, makan ayam, makan daging, kita fikir ayam ni siapa sembelih ni, kalau tak yakin tinggalkan. Kalau boleh jangan buat, sebab syubhah itu menghampiri haram. Kata Nabi berkaitan syubhah, seolah-olah kau mengembala kambing di tepi ladang larangan, bilik raja lah contoh. Kita jaga ni, jaga, takkan masuk dah.
satu hari pasti kita terleka, kambing tu masuk menyelinap. Maka jauhilah daripada kebun larangan ni. Jangan bawa kambing dokek-dokek itu. Begitulah ibarat dia perkara yang syubhah. Makan kepada orang tak Islam, kita makan halal, kita makan mi, kita bukan makan apa. Tapi kuali yang digunakan tu mungkin dimasak benda yang haram. Kan syubhah. Sebab tu mengaji malah, berzikir malah, baca Quran malah, duduk masjid semua malah. Kita muhasabah. Tu nama muhasabah, kita tengok apa salah. Minggu lepas okey boleh mengaji. Minggu ni tak boleh mengaji. Ada sebab tuan. Tidak direzekikan. Kita tidak direzekikan dengan kebaikan. Nabi cakap berapa ramai orang yang sehasta nak masuk neraka. Lalu Allah beri dia amalan ahli syurga, masuk dia ke dalam syurga. Dan berapa ramai orang yang sehasta lagi nak masuk syurga. Lalu Allah Ta'ala beri dia melakukan amalan ahli neraka, masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Nabi dah warning tuan. Ya. Sebab tu jangan kita ambil remeh. Iman kita ni yazid wa yankus, bertambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Dikhawatiri ujung-ujung makin berkurang, makin hilang, tahu hilang. Ghuyubul ghuyub, kita pun mati. Disebut juga dalam Minhajul Abidin Karang Imam Ghazali ni, orang yang husnul khatimah itu ialah orang yang sebelum matinya dia beribadah, dia melakukan kebaikan. Itu orang yang mendapat husnul khatimah. Sebelum mati dia menjaga solat, dia rajin tahajud, rajin majlis ilmu, duduk i'tikaf dalam masjid. Dia tak buat yang dulunya dia lagu-lagu, dia tak buat lagi dah. Rajin berzikir, selawat, lalu dia mati. Itu orang dapat husnul khatimah. Su'ul khatimah, orang di akhir sebelum dia mati, dia engkar pada Allah SWT. Dulu rajin semayang, lepas tu dah malas. Dulu rajin besar, dah tak nak. Itu dah. Ya. Hadis ini merupakan dalil bahawa sungguhnya satu amalan itu tidak akan diterima melainkan dengan makanan yang halal. Sebab apa? Sebab makan halal. Jadi makanan ini menjadi darah daging. Ya, dimasuk dalam badan tu. Ya. Bila masuk dalam badan tu yang layak, kata makanan yang haram itu layaknya api neraka. Daging yang tumbuh daripada makanan haram itu layaknya api neraka. Jadi kalau dah terbuat macam mana ni? Dah termakan macam-macam dulu, dah minum bir lah 3 tong lah. Macam mana nak buat ni? Taubat, ya, taubatan nasuha. Menyesal, ya Allah, aku dulu tahu hukum ni, aku langgar, aku menyesal, ya Allah. Ya, dia tahu pertama sekali 3 syarat taubat. Dia tahu kalau salah, dia menyesal, ya Allah. Dia buat solat taubat, dia istighfar. Dan yang ketiga, dia berazam untuk tidak melakukan lagi. Jangan, takkan aku buat. Itu dah. Maknanya kalau ada 3 perkara ni, maknanya antara tanda-tanda taubat itu diterima, ya. Benda yang haram merosakkan amalan dan menghalangi amalan itu diterima. Kerana Nabi SAW bersabda selepas takrirnya pada sabdanya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima melainkan yang baik. Jadi kalau haram ni tuan, maknanya tak diterima, jadi susahlah. Ya, payah nanti. Maknanya tadi amalan kita buat, cuba nak buat, tapi kita meremehkan. Samalah macam sembahyang, pakaian bernajis, tempat kotor, tak sah dah. Ya, sebab tu antara orang yang kena seksa kubur ialah orang yang kencing, kemudian dia tak istinja, tak betul, ataupun kencing tadi kena ke pakaian lalu dibuat sembahyang. Ini mustahak tuan, ya. Bab kencing ni jaga. Kalau kita pakai seluar, sensing seluar tu. Jangan berdiri kencing macam batang rabu meracik, lepas tu selamba yang nak sembahyang. Ni banyak yang kena seksa kubur. Yang kedua, mengadu domba. Ni dalam kubur banyak yang parah ni, 2 perkara ni. Ya. Mengadu domba ni nak, kau tak ngam kau dengan orang tu. Apalah? Dia cakap dia kok jumpa orang nak terajang kau. Tak ada lah dengar dah. Tak apa, belum sampai dia terajang dan terajang dia dulu. Tu mengadu domba lah tu. Dia cakap kau baru lepas ni. Mengadu domba lah tu. Mengadu domba tuan, ramai yang parah dalam kubur. Kalau kita ada terbuat, jangan buat tuan.
Ya, satu lagi kencing tak jaga. Kencing kalau boleh cengkung-cengkung lah, ataupun buatlah sebaik-baik, jangan meracik kena pakaian, ya. Kemudian penafian penerimaan amal. Dalam beberapa hadis Nabi SAW kita dapati penafian terhadap penerimaan dengan makna penafian kesahihan sesuatu perbuatan atau amalan, dan hadis yang berikut itu ada seperti la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang daripada kamu sekiranya ia berhadas sehingga dia berwuduk. Maka penerimaan di sini ialah hasil pada maksud yang tuntut dari solat yang kerjakan dengan taharah, yang ni wuduk. Maksud ada orang yang sembahyang dia ditolak sebab dia tak berwuduk, atau wuduknya tak sempurna, atau dia bernajis, dia tak bersuci dengan cara yang betul. Begitu juga penafian terhadap penerimaan dalam berbagai hadis. Rasulullah SAW kadang-kadang membawa makna penafian ganjaran dan pahala. Seumpama dengannya ialah hadis berikut. Maknanya tadi sembahyang tu sah tapi pahala tak ada, puasa itu sah tapi pahala tak ada, haji itu sah pahala tak ada. Orang yang berpuasa pada 1 Syawal, apa hukum anda? Hukum puasa pada 1 Syawal hari raya tu haram. Pahala puasa dah sah tak? Sebagian ulama cakap kalau ikut fiqh sah lah puasa dah. Kalau dia menjaga syarat sah puasa sah, tapi hukumnya haram. Sebagian cakap tak pakai dari awal. Kita nak azan ke macam mana? Azan. Kita berhenti azan, tuan. Kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Baik, dan kita sambung sikit lagi. Kemudian yang keempat, dia disebut sebagai bagaimana seorang muslim itu boleh membebaskan dirinya dari yang haram. Ini beberapa pandang ulama berkedak yang harta yang diperoleh secara salah ataupun yang haram. Seorang muslim itu boleh membebaskan dirinya dari memiliki harta yang haram selepas gagal untuk mengenal pasti pemiliknya dengan bersedekah dengan harta itu. Maka di sini ganjaran dari sedekah itu adalah dimiliki oleh pemiliknya. Ya, maknanya ulama ada pandangan orang yang dah terambil dulu, dia dah tak tahu orang ni hidup ke tidak lagi macam mana. Ada yang punya barang ni pun dah tak ada lagi, maka dinilaikanlah pada satu nilai, disedekahkan dan diniatkan pahalanya untuk orang itu. Itu kaedah dia. Ya. Kemudian ada juga ya, Fudail bin Iyad berpendapat bahawa barang siapa punya harta yang haram di mana beliau tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka hendaklah ia memusnahkannya dengan melontarkannya ke dalam lautan dan janganlah bersedekah dengannya. Beliau berkata seorang itu tidak akan bertakarrub kepada Allah, ini mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dengan yang baik. Imam Fudail bin Iyad cakap buang itu. Kemudian Ibn Rajab berkata yang sahih ialah bersedekah dengannya, justru memusnahkan harta itu dan mempersia-siakannya adalah dicegah dan dilarang sama sekali. Memiliki dan menjaganya untuk selamanya akan menedahkan pada kerosakan dan penguasaan secara zalim ke atasnya. Adapun yang terbaik adalah bersedekah bagi pihak pemiliknya agar pemiliknya memperolehi manfaat di alam akhirat sekiranya beliau telah terhalang untuk memperolehi manfaat di alam dunia. Makna itu tuan dia, jalan keluar dia lah, jalan keluar dia. Taubat, kemudian harta ni tadi macam mana cara nak ganti orang ni dah tak tahu, ataupun takut kan beritahu kan habis macam mana pula. Jadi disedekahkan dan diniatkan pahalanya kepada yang mempunyai harta. Kemudian sebab-sebab penerimaan doa yang pertama, jauhnya perjalanan. Dalam hadis tadi Nabi cakap orang tu bermusafir. Orang musafir tu kan antara sebab-sebab doa diterima. Ya. Orang keluar musafir, sebab tu orang yang pergi Mekah orang minta doa ni. Sebenarnya ulama dulu bila bermusafir sahaja seseorang, bermusafir bukan bertujuan maksiat lah. Kalau dia musafir nak pergi bunuh orang, tak jalan lah ya. Orang yang bermusafir tujuan maksiat, dia tidak boleh menjamak dan mengqasarkan solat, tak boleh. Dia nak pergi Qadah, pergi bunuh orang, tak boleh. Ya, niat dia tu nak pergi jual dadah, tak boleh. Dia yang niat dia, yang perkara yang dia harus, dan juga lillahi ta'ala. Jadi semualah, maknanya tadi musafir seseorang, orang nak pergi Mekah, pergi umrah, dia keluar dari rumah, doa dah start mustajab dah tuan-tuan. Dia dah boleh start berdoa dah. Kalau kita besok pergi umrah, dah buka balik visa untuk umrah, orang minta doa kan, kita melangkah ya, lepas kita solat sunat musafir, kita melangkah keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dah bolehlah berdoa dalam perjalanan PKLI tu, dah mustajab dah doa kita tu. Jadi antara sebab yang dimakbulkan doa ni tadi orang yang bermusafir, tapi baginda Nabi SAW mengibaratkan orang yang musafir ni tadi sepatutnya diterima doa dia, tapi Allah Ta'ala tak makbulkan. Sebab apa? Sebab makan haram, minum haram, pakaian haram. Baik. Yang kedua, mewujudkan keadaan lusuh dan usang pada pakaian dan keadaan diri. Ini pun ada kaedah tuan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis yang masyhur, maksudnya berapa ramai orang yang kusut masai rambutnya dan berdebu tubuhnya, hanya memakai sehelai pakaian, sering diusir dari muka pintu, yakni rumah-rumah manusia apabila meminta, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Maknanya keadaan macam ni pun ada juga kaedah. Nabi ada buat tak? Nabi ada buat. Rasulullah SAW telah keluar untuk mengerjakan solat istisqa, yakni solat minta hujan, dalam keadaan lusuh pakaian tawaduk dan merendah hina minta hujan. Ya, kita tak pernah buat kan, pergi tanah lapang pakai pakaian yang lama-lama. Dia beza dengan hari raya. Hari raya pakai yang baru-baru cantik. Bila solat minta hujan, ada hadis yang Nabi SAW pakai pakaian yang lama-lama, lusuh-lusuh. Jadi orang ni tadi pun dalam hadis ni dia dah lusuh
rambut berdebu, lukuih pun tak diterima doa. Sebab apa? Sebab haram ni tadi, makan haram, minum haram dan pakaian haram. Kemudian menghulurkan kedua tangan ke arah langit, dia ni dari adab-adab doa. Baik, kiblat doa ni tuan-tuan, kiblat doa ni ke langit. Nah, sebab tu sebagian ulama ni kan, dan kiblat doa ni ke makam Nabi. Tapi kalau kita pergi ke Madinah, kita berdoa menghadap makam Nabi, jadi pusing dia polis Arab tu. Haji hadza kiblah ina. Kita berdoa pandang makam Rasul kan. Sebab tu tuan, kata ulama, apabila kita habis sembahyang disunatkan pusing ke kanan imam. Ke kanan tu menghadap ke makam Nabi lah tu. Ya. Jadi kiblat doa ni, Nabi berdoa dua keadaan, satu tangan menghadap langit, satu menghadap muka pun boleh, ya, antara dua. Menebalikkan tangan pun ada Nabi buat. Yang kita bid'ahan orang, kita tengok orang tu bila doa tolak Allahumma inna na'udzubika min, map dia terbalik tangan. Nabi ada buat. Saya dulu pernah di rumah satu di sini lah, Tuanku almarhum Tuanku Syekh Faiz yang baca doa tu, Ustaz Kausar tu 1 jam dia baca doa, lama doa. Lampu tutup macam tadi lah, kolam sikit kan, sampai doa tolak bala. Kita doa mana mata dah ngantuk kan, khusyuk dah lalap. Jadi rupa doa tolak bala, awak tak tahu saya buat macam mana. Tuanku Syekh Faiz duduk sebelah saya, diterbalik tangan saya. Doa tolak bala. Kan kita dah baru dah lepas faham tak faham dia doa tu. Tu ada kaedah dia tuan, ya. Jangan bila kita tengok orang terbalik tangan kita cakap ini pembohong. Tak ada. Kemudian angkat tangan. Ya, malah angkat tangan. Tapi ada isu, kalau imam baca khutbah boleh tak angkat tangan? Ada cakap boleh, ada cakap tak boleh. Berdoa amin tu bercakap. Macam mana tuan? Amin bercakap, man qala yaumal jumu'ah wal imam yaktub ansit faqad lagat, faman laga fala jum'atalah. Nabi kata, orang siapa berkata-kata pada hari Jumaat ketika imam berkhutbah walaupun menyuruh sahabatnya diam, maka habislah, sia-sialah pada Jumaat. Jadi amin, imam baca doa, kita angkat tangan, kita cakap amin. Selama daripada kecil dulu macam itulah kan. Kau yang tu dalam sembahyang kita bercakap amin tu betul lah. Amin. Jadi itu tak ada, dia berdoa tadi mana itu tak masuklah. Yang nak amin amin, yang tak nak pun tak apalah, ya. Jangan jadi isu benarlah. Dan sebab sampai sekarang masih ada, tak ada saya jumpa fatwa yang mengharamkan pula. Sebab Jumaat ni mustahak tuan, ya. Walaupun kita kena daftar sekarang ni mustahak, kalau membatalkan takkan semua orang nak batal, yang mengamin itu batal pula kan. Kemudian merintih-rintih dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini pun antara perkara-perkara yang menjadikan doa itu dimakbulkan. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, ya, merintih. Sebab tu kena buat-buat menangis tuan. Kalau depan Kaabah tu kalau tak boleh menangis, buat-buat macam menangis. Orang yang dah pergi Mekah dia tahulah. Orang bangsa lain tu bunyi macam menangis, kita tengok tak keluar air mata. Sebab tu saya kalau pergi buat jemaah, saya pesan dengan jemaah, tuan-tuan, kalau nak berdoa, berdoa dalam bahasa kita supaya kita mudah faham. Dan jangan duduk dekat-dekat, duduk jauh-jauh. Pasal kita nak mengadu Allah Ta'ala tentang kesalahan kita, duduk sebelah orang yang tak faham cakap kita, orang Afrika ke orang mana-mana tu lah, kan? Sebab kita nak macam-macam, ya Allah Tuhanku, sungguhnya aku datang daripada negeri jauh dengan dosa yang banyak. Habis segala kambing jiran aku, samun, rambutan apa habis, segirap habis semua. Ya Allah ampunkanlah aku di depan rumah Kaabah yang musyarafah, yang mulia. Aku mengadu, ya Allah tolonglah ampunkanlah aku, tak dapat pengampun, ya Allah maka sia-sialah aku, ya Allah. Baru keluar air mata. Banyak mutawib-mutawib cerita pengalaman masing-masing. Baca doa bahasa Arab semua relax. Bila diterjemah cakap Melayu, baru keluar air mata. Bab faham, ya, itu kaedah. Kemudian penghalang penerimaan doa, hadis di atas menunjukkan bahawa leluasa dalam benda-benda yang haram, sama ada pada makanan, minuman, pakaian dan sumber-sumber yang membina daging dan darahnya adalah penghalang terhadap penerimaan doa.
Kita kena khusus tuan, jangan ambil cincai, ya. Kalau kita rasa yakin tak yakin ayam ni sembelih tak sembelih, jangan makan. Beritahu wali keluarga, tinggal lah, kita pun tak tahu. Mungkin 10 ekor orang Islam boleh, lagi 20 ekor bukan Islam boleh. Kita dapat yang bukan orang Islam boleh, itu makin lama makin malas, macam-macam lah. Tak nak ibadah, kan? Siapa? Pasal barang yang tak betul lah banyak mana masuk ke dalam perut kita. Wallahu alam, cukuplah sekadar itu dulu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf. Tak ada niat untuk menggurui hati mana-mana pihak, sekadar peringatan untuk diri sendiri dan kita semua, supaya makin hari kita kena jadi makin baik tuan. Apa pun keadaan dunia ni, kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Taala itu seperti apa yang disangkakan oleh hamba. Janganlah kita macam-macam tuan. Sebenarnya kita malas pergi masjid, kita cakap kono itulah, kono inilah, saf dia jaga apa semua. Nak baik macam mana? Memang itu keadaannya, kita ikut. Yang tak boleh, tak pergi masjid. Itu yang salah, ya. Wallahu alam. Adakah apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau yang kurang jelas? Kalau boleh saya jawab, InsyaAllah seminit. Tak ada tuan kan? Jadi kaedah dia tadi tuan ya, kita ingat ya, dia tu pakai seluar pendek tapi hati dia baik, tu tak pakai tuan ya. Dia tu mulut eleza tu tapi dia tu pemurah tu, tak boleh. Orang tak Islam lagi pemurah pada kita tuan. Kita nak cakap pun malas. Yang beri bantuan banjir tu semua bukan Islam yang dulu sampai. Gereja lah, kuil lah, itulah, ini lah. Baru ni berlaku. Dan orang tu bercerita. Jadi kita nak buat macam mana? Kan? Bukan cerita dia tu nampak macam tu dia baik, tak. Kadang bangsa lain yang bukan Islam tu lagi baik pada kita, tapi tak diterima sebab dia tak register. Itu hakikatnya. Itu penghujung lah tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala tak menilik kepada pakaian, harta benda, para rupa, tapi Allah Ta'ala melihat pada hati-hati kamu. Hati kalau baik, insya-Allah baik tuan. Termasuklah amal ibadah kita. Kalau kita yakin, kita ikhlas, orang yang sembahyang itu, dalam Al-Quran sebut, sembahyang itu sangat berat kecuali ke atas orang yang khusyuk. Nabi cakap antara tanda orang munafik, tengok solat subuh dan solat isyak. Kok subuh tak sembahyang, isyak tak sembahyang, itu munafik lah tu. Itu nauzubillah min dzalik. Berjemaah malah pergi masjid pun sesekali bila ada kesempatan. Jadi jangan ya, kita buat dalam solat baik, luar mesti baik. Luar baik pun tak semesti dalam baik. Sebab apa? Ramai orang-orang yang tak Islam baik tapi dalam dia tak betul, tak boleh juga. Jadi kita kena seiring dan sejalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bantuan kepada kita tuan-tuan, sebab kita tidak ada kemampuan melakukan ketaatan, tak ada kemampuan kita nak meninggalkan maksiat kalau Allah Ta'ala tak tolong. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekali lagi saya minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.